Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana hari raya Aidilfitri. Ingat pesanan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyatakan bahawa kun, jadilah kamu ilahiyun, rabbaniyun, jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa, wala takun ramadhaniyun, dan janganlah kamu jadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya teruskan istiqamah dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Bukan hanya ibadah itu tertumpu pada bulan Ramadan sahaja, tetapi ibadah itu untuk Allah dan kita akan beramal untuk Allah selama-lamanya. Bukan hanya terhenti pada bulan Ramadan saja. Teruskan ketakwaan kita, teruskan ibadah kita kepada Allah sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-44. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-70 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-70 surah Hud dengan menyatakan bahawa makanan yang disiapkan telah dihidangkan, para tetamu pun telah dipersilakan, namun mereka belum juga menjamahnya. Maka tak kala dilihat tangan mereka tidak menjamah hidangan itu, Nabi Ibrahim AS memandang pelik dan hatinya tidak membenarkan sikap dan perbuatan tetamunya itu. Dan ketika itu juga jiwanya merasa takut kepada mereka. Mereka yakni para malaikat ketika mengetahui atau melihat tanda ketakutan Nabi Ibrahim AS berkata, jangan takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang telah diutus kepada kaum Lut yang derhaka untuk menjatuhkan siksaan Allah kepada para penderhaka. Seterusnya, kalimah aujasa yang berasal daripada perkataan wajasa, ia membawa maksud masuk atau suara yang tersembunyi. Kerana ia biasanya dimasukkan atau disembunyikan ke dalam hati. Dari sini, kata tersebut juga difahami dengan maksud bisikan hati atau keberadaan sesuatu di dalam hati. Nabi Ibrahim AS merasa takut. Tetapi ketakutannya itu disembunyikan di dalam hati dan berusaha agar tidak menampakkan kepada para tetamu. Menurut Al-Biqai, rasa takut itu kerana baginda melihat keadaan para malaikat dan menyaksikan kehebatan mereka. Bukti bahawa rasa takut itu disebabkan oleh pengetahuan baginda. Berdasarkan tanda yang dilihatnya bahawa mereka adalah malaikat yang datang membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Seterusnya, ucapan para malaikat, jangan takut.
mengambil pandangan yang mengatakan bahawa rasa takut dan kehairanan itu disebabkan kerana keengganan para malaikat itu menyentuh hidangan yang baginda sediakan. Dahulu masyarakat menilai seseorang yang enggan menyentuh makanan yang dihidangkan itu bermaksud jahat. Penyediaan makanan dinilai sebagai tanda penghormatan dan kedamaian. Jika hidangan itu ditolak, bermaksud penghormatan dan kedamaian yang ditawarkan itu juga turut ditolak. Kerana itulah Nabi Ibrahim AS merasa takut. Hal ini kerana baginda ketika itu belum mengetahui bahawa tetamunya itu adalah malaikat. Seandainya baginda mengetahui, sudah tentu baginda tidak bergegas menyediakan daging panggang kerana pasti baginda tahu bahawa malaikat tidak makan dan tidak minum. Rasa takut yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS atau Nabi-Nabi lain sama sekali tidak mengurangkan kemuliaan mereka. Rasa takut adalah perasaan manusia bagi seseorang Nabi dan tidak mungkin mereka tidak ada perasaan tersebut. Takut yang tercela adalah yang menyebabkan diri seseorang itu lari dari kewajipan berjuang. Dan ini dipanggil sebagai pengecut. Sebaliknya, keberanian yang menjadikan seseorang itu tidak mempedulikan mara bahaya lantas terjun menghadapinya tanpa timbang tara adalah kecerobohan yang sifat tercela. Manusia, termasuk para nabi, mempunyai pilihan untuk maju atau mundur. Seharusnya seseorang itu mampu menempatkan dirinya bila waktu yang sesuai untuk dirinya maju dan mundur setelah menimbang tara kesan daripada tindakannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqui menulis kitabnya Tafsir An-Nur. Mentafsirkan ayat ke-70 surah Hud dengan menyatakan bahawa ketika Nabi Ibrahim AS melihat tangan para tetamunya tidak menjamah makanan yang dihidangkan, baginda melihat sesuatu yang tidak lazim. Menurut adat pada masa itu, apabila tetamu tidak memakan apa yang dihidangkan, bermaksud tetamu tidak membawa khabar yang baik. Atau kerana tetamu masih merasa ragu-ragu. Pada diri baginda pula timbul rasa takut. Baginda merasa tetamunya itu bukan manusia biasa. Mungkin mereka itu malaikat yang membawa azab. Ketika malaikat itu melihat ketakutan Nabi Ibrahim, mereka segera berusaha menenangkannya dengan ucapan, kami tidak bermaksud buruk kepadamu. Kami diutuskan kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Nabi Lut adalah saudara Nabi Ibrahim, orang yang pertama kali beriman kepadanya. Negeri kaum Lut terletak berdekatan dengan negeri Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Hijr, demikian pula dalam surah Az-Zariyat, dengan tegas Nabi Ibrahim memperlihatkan ketakutannya. Maka para tetamunya segera menenangkan hati Nabi Ibrahim dengan pemberitahuan bahawa dia akan memperoleh anak yang pandai. Tuan-tuan, puan-puan yang dimulakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-70 surah Hud ini menyatakan bahawa setelah Nabi Ibrahim menghidangkan anak lembu yang dipanggang itu kepada tetamu tersebut, baginda melihat tangan mereka tidak sampai kepada hidangan itu. Mungkin setelah baginda memperhatikan dengan baik, tangan tetamunya itu lain bentuknya daripada tangan manusia biasa. Barangkali hanya semata-mata kelihatan tubuh pada zahir, tetapi setelah diperhatikan dengan baik, tangan itu tidak menyentuh makanan yang dihidangkan. Menurut riwayat daripada Qatadah, menurut adat istiadat orang Arab sejak zaman purbakala, bila tetamu datang dan dihidangkan makanan dan dia pun makan, maka itu adalah petanda yang baik. Itu adalah petanda bahawa tetamu datang dengan baik dan maksud yang baik. Tetapi jika mereka tidak mahu makan, itu adalah petanda yang sangat tidak baik. Mungkin tetamu itu adalah musuh atau orang yang akan membahayakan. Keadaan tetamu yang tidak menyentuhkan tangan kepada hidangan itu menjadi perhatian Nabi Ibrahim. Baginda pun tercengang dan merasa takut kepada mereka. Tercengang disebabkan mereka masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Dan baginda pun telah menyambut salam itu dengan baik. Dan tandanya mereka itu bukan musuh. Tentu timbul curiga dan timbul ketakutan. Berita apakah yang dibawa oleh tetamu ini dan sikap apakah yang akan mereka lakukan. Kekhawatiran itu jelas terpancar pada wajah Nabi Ibrahim. Hamka mentafsirkan lagi dalam ayat ini kita menemui makna-makna yang mendalam. Utusan-utusan itu dari mula datang telah mengucapkan salam dan telah dibalas oleh Nabi Ibrahim sebagai tuan rumah dengan salam juga. Dengan sikap begini sudah tentu
Dengan sikap begini sudah terang bahawa datangnya utusan itu bukanlah sebagai musuh Nabi Ibrahim, tetapi mengapa hidangan itu tidak dimakan oleh mereka atau tangan mereka tidak menyentuhnya? Pertanyaan itu terpancar di wajah Nabi Ibrahim meskipun baginda tidak mengucapnya. Sebab itu utusan-utusan itu segera menjawab untuk menghilangkan kekhawatiran Nabi Ibrahim bahawa mereka mempunyai suatu tugas yang amat penting, iaitu menyelesaikan urusan kaum Nabi Lut, penduduk dari dua buah kampung yang terkenal iaitu Sodom dan Gomorrah. Dengan jawapan demikian bertambah fahamlah Nabi Ibrahim bahawa tetamu yang mengakui dirinya utusan itu bukanlah manusia tetapi malaikat. Mereka hanya singgah sementara sahaja kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan khabar gembira. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-70 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamah, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, iaitu malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Sebagai manusia, Ibrahim dan mukmin wajar jika curiga dan waspada terhadap sesuatu yang aneh dan asing. Namun, tidak perlu diiringi dengan sikap cemas dan panik serta ketakutan yang melampau. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-70 surah Hud menurut tafsiran oleh para ulama. Ayat ke-70 surah Hud ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang didatangi tetamu. Setelah hidangan daging panggang dihidangkan, namun tetamunya tidak menjamahnya. Tindakan tetamu itu membuatkan baginda ketakutan kerana beranggapan bahawa ia petanda tidak baik daripada tetamunya. Namun tetamunya itu adalah malaikat yang menyatakan kepada baginda bahawa mereka bukan ingin mengapa-apakan baginda, namun mereka diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Mereka bertamu ke rumah baginda hanyalah untuk menyampaikan khabar gembira mengenai anak kepada Nabi Ibrahim. Melihat kepada kisah ini, kita dapat mengambil pengajaran tentang adab seorang tetamu yang hadir ke rumah. Seorang tuan rumah sewajarnya melayani tetamu dan menyediakan apa yang terbaik buat tetamunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan sakiti jirannya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau hendaklah dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Namun sebagai seorang tetamu pula, tetap terdapat adab-adab yang perlu dijaga semasa datang bertamu ke rumah orang. Antara adab tersebut ialah, pertama, makan dengan segera jika dihidangkan makanan dan minuman. Kedua, tidak meminta-minta hidangan atau perkara yang boleh menyusahkan tuan rumah. Ketiga, jika dijemput, beritahu terlebih dahulu kepada tuan rumah berkaitan siapa yang akan datang dan berapa ramai yang akan datang. Keempat, jauhi perkara-perkara atau perbuatan yang boleh menyusahkan dan menyakiti tuan rumah. Kelima, sunat bagi tetamu untuk mendoakan kebaikan buat tuan rumah. Di dalam kisah ini, malaikat tidak menjamah makanan yang dihidangkan disebabkan mereka adalah malaikat yang tidak makan dan tidak minum. Namun, kita sebagai manusia perlu menjaga adab tersebut untuk menjaga hubungan sesama manusia. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-70 surah Hud ini ialah, pertama, sebagai Muslim, kita perlu meraihkan dan memuliakan tetamu yang membawa barakah ke rumah kita. Kedua, umat Islam perlu sentiasa menjaga adab dalam kehidupan seharian, khususnya adab sebagai seorang tetamu yang hadir ke rumah orang lain. Ketiga, setiap Muslim perlu bersangka baik kepada orang sekeliling, namun dalam masa yang sama tetap waspada untuk mengelakkan sebarang keburukan dan kejahatan daripada berlaku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.